Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk yang saya akan berikan pada siri kali ini adalah berkaitan dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dan saya akan ceritakan beberapa ibrah yang boleh kita ambil dari sudut perjalanan ini. Okey. Sebelum itu, apa yang berlaku sebelum Rasulullah berhijrah ataupun pergi ke Taif, yang jauhnya lebih kurang 60 batu daripada Mekah, kan? 60 batu daripada Mekah. Dan Rasulullah SAW tidak menaiki kenderaan, tuan-tuan, ya, tidak menaiki kenderaan, cuma berjalan kaki melalui jalan-jalan yang penuh berliku bersama dengan Zaid bin Harisah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan fasda' bima tu'mar, maknanya bila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasul SAW dalam misi dakwahnya untuk secara berterus terang, tanpa bersembunyi-sembunyi, maka Rasul SAW pun melaksanakan amanah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Dan dalam saat Rasulullah berdakwah di kota Mekah ini, dua orang yang sentiasa membantu baginda Rasul, seorang Muslim, seorang lagi musyrik. Pertama adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu isteri baginda Rasul SAW, yang sentiasa membantu dari sudut moral, dari sudut material, supaya Rasul SAW sentiasa melaksanakan tugas dakwahnya kepada penduduk Quraisy. Walaupun Rasulullah dia menerima pelbagai cabaran, dugaan, hinaan, kejian dan sebagainya lagi, Khadijah sentiasa bersama dengan Rasul SAW. Kedua, orang yang keduanya adalah bapa saudara sendiri, iaitu Abu Talib, yang musyrik, yang melindungi, yang mempertahankan Rasul SAW. Walau bagaimanapun, bila Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kedua-dua orang yang sentiasa membantu baginda Rasul ini, maka wujudlah dinamakan Amul Hazn ataupun tahun kesedihan. Sedih kenapa? Kerana Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sentiasa membantunya selama ini dalam menyampaikan dakwah kepada orang-orang Quraisy dekat Mekah. Maka dengan sebab itulah Rasul SAW apabila melihat tekanan demi tekanan yang dialami oleh baginda Rasul membuat keputusan untuk nak mencari tapak lain. Mencari tapak lain untuk nak menyebarkan dakwah. Maka Rasul memilih Taif. Rasul memilih Taif. Kenapa Taif? Kenapa tidak tempat yang lain? Mesti ada sebab kenapa Rasul SAW memilih Taif untuk nak memulakan misi dakwahnya di luar kota Mekah. Kerana orang-orang Mekah masih lagi enggan, masih lagi melakukan kekejaman, masih lagi enggan untuk menerima Islam, dakwah yang disampaikan oleh Rasul SAW. Tuan-tuan dan puan-puan pun sedia maklum, semasa Rasulullah berdakwah dekat Mekah, tak ramai sebenarnya orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Tak ramai. Dalam hitungan sejarah, antara 350 orang hingga 400-500 orang saja yang memeluk Islam dekat kota Mekah. 13 tahun Rasulullah melakukan misi dakwahnya dekat Mekah, jumlah yang memeluk Islam tak ramai, tak sampai 500 orang pun sebenarnya. Maka Rasul SAW berusaha untuk nak menyebarkan Islam di tempat lain. Ini menunjukkan apa kepada ibrah kepada kita, tuan-tuan. Tidak putus asanya Rasul SAW. Rasulullah tidak akan putus asa untuk nak melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Maka Rasulullah pergi ke Taif. Dan saya sebutkan tadi, kenapa Taif dipilih oleh Rasul? Tidak lain tak bukan kerana Taif ini adalah sebuah perkampungan Bani Sa'adah. Berdekatan dengan perkampungan Bani Sa'adah.
Dan Bani Sa'adah inilah, kalau tuan-tuan baca sejarahnya, Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah. Kan? Rasulullah pernah disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah. Maka pada anggapan Rasul SAW, bila berhijrah ataupun pergi ke Taif untuk menyampaikan risalah Islam, maka Bani Sa'ad, kan, yang mana ada di kalangan mereka yang mengenali Rasul, yang pernah menjadi anak saudara sesuan bersama Rasul dan pernah menjadi mungkin kawan-kawan Rasul SAW semasa kecil, dapat menerima Rasul SAW. Maka Rasul memilih Taif. Tuan-tuan, 60 batu bukannya jarak yang dekat sebenarnya. Kalau sekarang mungkin dekat sebab kita mungkin pakai kereta, kita pakai motor. Tetapi Rasul SAW berjalan kaki bersama dengan Zaid bin Harisah, tuan-tuan. Dan bersama dengan Zaid bin Harisah, khadam ataupun maula, malah anak angkat kepada Rasul SAW yang syahid di dalam medan peperangan Mu'tah melawan Empire Rom, tuan-tuan. Itulah Zaid bin Harisah, anaknya Usamah bin Zaid. Okey. Jadi Rasulullah SAW sampai dekat Taif. Ini nak menyatakan kepada kita ibrahnya bagaimana Rasul tidak putus asa, ya. Yang pertama, Rasul tidak putus asa. Jangan la tayasu min rahillah. Jangan kita sesekali putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah bila dikeluarkan, dihalau, dihina, dikeji, dizalimi dekat kota Mekah, Rasulullah menukar strateginya, pergi ke tempat lain, berusaha untuk nak menyebarkan Islam di tempat lain. Taif dipilih oleh baginda Rasul. Sampai di Taif, tuan-tuan, siapa yang dijumpai ataupun siapakah yang Rasulullah jumpa? Tidak lain tidak bukan, ada 3 orang saudara, 3 orang adik-beradik inilah yang dijumpa, yang Rasulullah berjumpa dengan mereka, yang mana mereka ini adalah ketua-ketua kabilah dekat Taif. Kan, dekat Taif. Antaranya adalah Abu Rafail dan sebagainya. Saya terlupa nama 3 orang ni. Tetapi nak menyatakan bahawa strategi Rasul SAW ini adalah untuk nak berjumpa dengan ketua kabilah terlebih dahulu. Kan, ketua kabilah terlebih dahulu. Meminta mereka untuk nak menerima Islam. Rasulullah SAW dengan penuh, orang kata, berani, dengan penuh, orang kata, penuh keyakinan, izzahnya dengan apa yang dibawa risalah Islam ni, menyampaikan Islam, meminta mereka untuk memeluk Islam dan sebagainya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah mereka menerima Rasul? Adakah mereka menerima dakwah Rasul, menerima pelawaan Rasul SAW? Jawapannya sudah tentu tidak. Malah mereka mengherdik Rasul, malah mereka menghina Rasul, malah mereka kata, aku tak nak jumpa kamu wahai Muhammad. Itu kata-kata herdikan, kejian dan juga hinaan yang dilakukan, yang dilemparkan oleh ketua kabilah dekat Taif itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, adakah Rasulullah berhenti daripada melaksanakan misi dakwahnya? Adakah Rasulullah putus asa? Tidak. Rasulullah tidak putus asa. Rasulullah berada dekat Taif selama 10 hari, tuan-tuan. Kan, selama 10 hari. Dan dalam tempoh 10 hari inilah Rasulullah SAW berusaha tanpa jemu, tanpa bosan, tanpa putus asa untuk nak menyebarkan Islam kepada penduduk Taif. Walau bagaimanapun, mereka tetap untuk nak memusuhi Rasulullah SAW. Sehinggalah saat mereka menghalau keluar daripada Taif. Peristiwa Rasul SAW keluar daripada Taif ini amat tragis sebenarnya, tuan-tuan. Amat menyedihkan kita. Kalau kita baca dalam kitab Rahaitul Makhtum, jelas bagaimana orang-orang Taif ini berbaris dalam 2 barisan. Berbaris dalam 2 barisan, kemudiannya Rasulullah dan juga Zaid bin Harisah berjalan di tengah-tengah 2 barisan tersebut, dan di dalam keadaan itulah Rasul dan juga Zaid bin Harisah dibaling dengan objek-objek yang keras termasuk batu. Bayangkan, tuan-tuan, ya, berbaris 2 barisan, Rasulullah dan juga Zaid bin Harisah berada di tengah-tengah berjalan, dan pada waktu itu mereka dibaling batu, mereka dibaling dengan objek-objek yang keras oleh penduduk-penduduk Taif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan keadaan tersebut. Sehingga kan tumit Rasulullah SAW berdarah. Maksudnya apa?
badan Rasulullah berdarah sampai mengalir darah tersebut ke tumit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah Zaid bin Harisah yang bersama dengan Rasul berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad, Nabi kesayangannya itu, bapa angkatnya itu. Dan akhirnya kepala Zaid bin Harisah itu juga tercedera disebabkan kerana balingan-balingan yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Taif. Maka Rasul SAW keluar bersama dengan Zaid bin Harisah daripada Taif. Dan semasa dalam perjalanan itu, mereka nampak sebuah kebun kurma. Dan kebun kurma ini dimiliki oleh Utbah dan juga Syaibah. Siapa dia Utbah bin Syaibah dan juga Syaibah ini? Pemilik kebun kurma ini. Utbah bin Syaibah ini adalah anak kepada ketua kabilah dekat Taif. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, begitu hebat perancangan Allah, telah pun memberikan kelembutan kepada Utbah dan juga Syaibah yang sebenarnya memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, dengan keagungan dia, melembutkan hati Utbah dan juga Syaibah, membenarkan Rasul dan juga Zaid bin Harisah masuk ke dalam kebunnya, kebun anggurnya dan kebun anggurnya. Sehinggalah bila masuk saja ke dalam kebun anggur yang dimiliki oleh Utbah dan juga Syaibah, penduduk Taif berhenti daripada mengejar dan membaling batu terhadap Rasul SAW dan juga Zaid bin Harisah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, apa yang berlaku dekat kebun anggur Utbah dan juga Syaibah? Allah Subhanahu wa taala amat hebat perancangan dia. Amat hebat perancangan dia. Kadang-kadang kita menafikan tentang kehebatan Allah. Kadang-kadang kita merasakan apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi ini semua adalah daripada diri kita sendiri. Sebenarnya banyak perkara yang kita terlepas pandang, bahawa semua perkara yang telah ada berlaku dalam kehidupan kita ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan, Utbah dan juga Syaibah mengarahkan Adas. Adas ini adalah hamba yang dimiliki oleh kedua-duanya untuk menjaga kebun anggur mereka. Maka Adas pun datang membawa seberkas anggur untuk diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok, musuh yang memusuhi baginda Rasul mengarahkan hamba dia untuk memberikan anggur kepada Rasul SAW dan juga Zaid bin Harisah. Dan apabila Rasul SAW hendak mengambil dan memasukkan mulut anggur tersebut ke dalam mulutnya, ini satu peristiwa yang amat hebat sekali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Praktikalnya Rasulullah SAW membaca Bismillah. Membaca Bismillah. Dengan ucapan itu, ini bagaimana praktiknya Rasul mempraktikkan apa yang diajarkan dalam Islam dengan membaca Bismillah apabila hendak makan. Adas mendengar dan dia berkata kepada Rasul, wahai tuan hamba, aku tak pernah mendengar perkataan ini diucapkan oleh orang-orang di kawasan ini. Kan? Maka Rasulullah SAW tanya balik kepada Adas, kamu ni dari mana? Kamu ni agama apa? Maka dijawab oleh Adas, aku daripada Ninawa dan agama aku adalah Nasrani. Tuan-tuan dan puan-puan, Ninawa di mana? Ninawa dekat Iraq. Jauhnya Adas tadi pergi berhijrah dekat Taif. Daripada Iraq pergi ke Taif menjadi hamba dekat bersama dengan Utbah dan juga Syaibah. Bila sahaja Adas mengatakan bahawa dirinya datang daripada Ninawa, Rasulullah SAW berkata, di sana ada seorang saudaraku yang sama dengan aku, adalah merupakan seorang Nabi dan bernama Yunus bin Matta. Dan ucapan itu sama juga ucapan yang aku sebutkan ini, itu juga ucapan yang diucapkan oleh Yunus bin Matta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila sahaja Nabi Muhammad berkata yang sedemikian, maka akhirnya bercucuranlah mata Adas, kemudian dia menyembamkan kepalanya di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah Muhammad pesuruh Allah. Allahu Rabbi. Tuan-tuannya ditolak oleh penduduk Taif. Masuk ke kebun musuhnya, bertemu dengan hamba, tak apa hamba pun,
tetapi Allah memberikan kegembiraan perancangan Allah dengan Addas akhirnya menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Zaid bin Harithah dari berkebun Utbah dan juga Syaibah. Dan Utbah dan Syaibah memarahi Addas ini kerana bertemu dengan Nabi Muhammad, bersembang dengan Nabi Muhammad dan sebagainya lagi, malah mereka mempengaruhi Addas dengan mengatakan bahawa agamamu lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, maka Rasul SAW hendak pergi ke mana? Orang Quraisy menghalau keluar Rasul SAW, tak nak menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di Taif macam tu juga. Dalam perjalanan daripada Mekah ke Taif itu, Rasulullah bertemu dengan banyak kabilah menyampaikan Islam. Bukannya duduk Rasulullah diam-diam saja, tak. Bertemu dengan kabilah, sampaikan Islam, sampaikan, tak ada yang menerima. Jadi Rasulullah SAW kembali semula ke Mekah. Dan dalam perjalanan balik, Rasulullah SAW berhenti berehat dekat sebuah lembah bernama Nakhlah, dan ianya adalah di kawasan Qarnul Manazil. Dalam kitab Rakhitul Makhtum dinamakan kawasan tersebut adalah Qarnul Manazil. Dan saya yakin siapa yang pergi umrah, siapa yang pergi haji daripada Malaysia, khususnya daripada kawasan Nusantara ni, kalau nak berniat ihram ataupun nak berpakaian ihram semasa di atas kapal terbang adalah di kawasan yang bernama Qarnul Manazil. Tuan-tuan ya dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, malah siapa yang pergi ke Taif dalam ziarah-ziarah dekat umrah ataupun haji, masa pergi haji ataupun pergi umrah, ziarah ke Taif, selalunya bila balik dia akan singgah dekat Qarnul Manazil untuk berpakaian ihram bagi membolehkan mereka jemaah ini melaksanakan umrah. Jadi tuan-tuan, di Qarnul Manazil ini Rasulullah SAW berhenti. Dan dalam keadaan berhenti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi satu bantuannya yang lain. Bantuannya yang lain. Apa dia tuan-tuan? Rupanya sekumpulan jin, sekelompok jin. Bila Rasul SAW membaca Al-Quran, mereka mendengar dan kemudiannya bertemu dengan Rasul, berdialog dengan Rasul, dan akhirnya mereka telah memeluk Islam dan menyampaikan agama Al-Quran itu, agama Islam itu kepada kaumnya. Dan itulah yang diarahkan oleh Rasul SAW kepada mereka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Jin. Jadi, manusia tak terima, tetapi jin menerima. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan satu bantuan dari sudut kemenangan moral kepada Rasulullah SAW. Tak apa, penduduk Taif tak terima. Ni, makhluk lain terima kamu sebagai seorang Rasul. Allahu Rabbi. Itu sebabnya arwah Datuk Harundin, arwah Datuk Ismail Kamus selalu sebut stigma yang mengatakan bahawa sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin itu adalah stigma yang salah. Salah tuan-tuan ya. Sebab mereka juga adalah sama seperti kita. Mereka ada yang Muslim, ada yang digelar sebagai alim ulama, ada yang digelar sebagai orang kata ustaz, alim dan sebagainya lagi. Tetapi di kalangan mereka ada juga yang jahat macam kita juga. Kan? Ada yang mencuri, ada yang berbohong dan sebagainya, macam kita juga, macam manusia juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan sebab itulah Allah yang Maha Kuasa itu memberikan bantuannya kepada Rasul SAW. Dan akhirnya apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu hebat. Malaikat Jibril alaihissalam dan penjaga gunung bertemu dengan Rasul SAW dan menawarkan, kalaulah kamu menyuruh aku untuk nak menterbalikkan Jabal Qubis ini, dekat kota Mekah ni kalau ada gunung Jabal Qubis ni dan gunung di sebelahnya, aku akan terbalikkan bukit ini, gunung ini ke atas penduduk Taif yang enggan untuk menerima dakwah kamu, malah menghina, mengherdik dan mencederakan, menzalimi kamu wahai Rasul. Itu kata-kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, adakah Nabi Muhammad menerima pelawaan tersebut, tawaran tersebut? Jawapannya tidak. Malah Rasul SAW mendoakan supaya daripada tulang-tulang sulbi, daripada rahim-rahim orang-orang Taif nanti akan lahir orang-orang Islam. Dan itulah yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab itulah malaikat Jibril alaihissalam
dan juga penjaga gunung, malaikat penjaga gunung tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Rasul yang apa yang mereka tawarkan kepada Rasul SAW. Maka kembalilah Rasul ke Mekah, dan untuk masuk ke Mekah ni tuan-tuan, dia perlu ada jaminan, dia perlu ada pelindung. Jadi dalam keadaan ini sebab Rasulullah keluar daripada Mekah, nak balik semula ke Mekah, kena ada pelindung. Mencarilah Rasulullah SAW orang-orang yang boleh melindunginya untuk masuk ke Mekah. Maka begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Hatim bin Al-Adli, Al-Hatim bin Al-Adli untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah. Al-Hatim bin Al-Adli inilah yang memberi jaminan kepada Rasul dan bersama dengan orang-orangnya melindungi Rasul SAW, memberi jaminan kepada Rasul untuk masuk ke Mekah tanpa disakiti oleh orang-orang Quraisy yang lain. Sehingga kan bila Rasul SAW menang dalam perang Badar, ada tawanan perang Badar di kalangan orang-orang Quraisy, Rasul SAW kata apa? Kalaulah Al-Hatim bin Al-Adli ini masih lagi hidup, aku akan bagi tawanan-tawanan yang aku peroleh ini kepadanya. Betapa Rasulullah SAW amat menghargai pertolongan orang lain di waktu kesusahan. Jadi tuan-tuan, hargai orang yang membantu kita, khususnya bila kita dalam kesusahan. Jadi itulah ibrah dalam peristiwa Taif, penghijrahan ataupun perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah daripada peristiwa yang berlaku ini. Jangan putus asa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha supaya Islam itu dapat dikembangkan daripada semasa ke semasa dan diterima oleh orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.